Okey, kita kembali lagi pada bahagian 2 topik 1 iaitu jenis pengucapan awam. Okey. Terdapat 3 jenis pengucapan awam yang biasa dilakukan oleh seseorang penceramah lah, sama ada memberi maklumat ataupun informatif, memujuk atau mempengaruhi, persuasif, ataupun yang ketiga adalah hiburan, menghiburkan, entertaining. Okey, jenis pengucapan awam yang pertama adalah berbentuk memberi maklumat atau juga dikenali sebagai informatif. Okey. So, dalam situasi ini, penyampai ataupun penceramah akan menyampaikan ucapan dengan tujuan untuk menyampaikan maklumat yang tepat kepada audien dengan cara memberi penerangan dalam penerangan yang jelas, di samping untuk mendidik masyarakat mengenai sesuatu perkara atau sesuatu isu. Okey? So, tujuan dia adalah untuk berkongsi pengetahuan seseorang kepada para penonton. Okey? So, sebagai contoh, katakanlah sekarang ni isu vaksin menjadi begitu viral di mana kita punya masyarakat masih lagi takut untuk mengambil vaksin kerana terdapat golongan anti vaksin yang menyalurkan maklumat yang kurang tepat kepada penduduk, pada rakyat Malaysia. Sekiranya perkara ini tidak diatasi dengan baik, dengan berhemah, kita khawatir, objektif kerajaan untuk memastikan 80% herd immunity tidak tercapai. Jadi, di sinilah peranan penceramah, penceramah-penceramah yang hebat, yang berpengetahuan, doktor-doktor, pegawai perubatan yang berpengetahuan untuk melakukan public speaking ataupun pengucapan awam, sama ada di platform social media seperti Facebook Live, Instagram Live, ataupun mengadakan webinar-webinar di webinar-webinar ataupun menerusi rancangan-rancangan televisyen bual bicara, for example, untuk menyampaikan ataupun memberi penerangan yang betul, yang tepat mengenai vaksin ni. Okey, kita nak masyarakat sedar, faham, apa itu vaksin, mitos dan fakta berkaitan dengan vaksin. Jadi itu tujuannya kita melakukan pengucapan awam, untuk memberi maklumat, menyalurkan informasi yang tepat kepada penduduk. Supaya penduduk faham, dan boleh membuat keputusan dengan baiklah untuk diri mereka. Alright? Seterusnya adalah pengucapan awam jenis memujuk atau mempengaruhi, persuasif. Penyampaian dalam bentuk memujuk atau mempengaruhi seseorang untuk menyokong pandangan dan idea. Ia juga bertujuan untuk meyakinkan, mendorong dan memujuk orang lain supaya mengubah kepercayaan kepada anda dalam bentuk ucapan. So, sama juga saya bagi contoh yang mudah lah, contoh COVID-19, contoh vaksin. Kita tahu macam saya katakan tadi, ramai lagi masyarakat kita ni yang terpengaruh dengan informasi-informasi yang tidak tepat mengenai vaksin. Especially propaganda yang dilakukan oleh golongan anti vaksin. Jadi, sebagai mereka, sebagai penceramah yang pakar dalam bidang perubatan, for example, mungkin pakar dalam bidang kesihatan awam ni, perlu melakukan pengucapan awam. Tak kisahlah sekarang ni kita tak boleh nak buat gathering dah kan, tak boleh nak buat seminar face to face. Kita gunakan online platform lah, Facebook Live, Instagram dan sebagainya, untuk memberitahu kepada rakyat berkaitan vaksin ni. You kena sampaikan maklumat yang tepat, yang jelas mengenai vaksin. Seterusnya, you kena memujuk dan mempengaruhi rakyat supaya menukar fikiran daripada negatif kepada positif. Katakan sebelum ni, you dapati katakanlah kampung Ulu Dong di Raub, for example. Ini contoh saja. Katakan you dapati 90% daripada penduduk kampung Ulu Dong Raub ni semuanya menolak vaksin. Jadi, you merasa bertanggungjawab untuk menjelaskan kepada mereka mengenai isu ini.
Jadi katakanlah you pun melakukan you melakukan Facebook live ke, for example, dengan penduduk kawasan kampung tu, dan you pun terangkanlah mengenai vaksin, you bagi tahu maklumat yang betul mengenai vaksin dan seterusnya, you pujuk penduduk-penduduk kampung tu untuk daftar sebagai penerima vaksin. Okay, dan seterusnya mendapatkan suntikan vaksin lah. Okay, jadi you kena pujuk mereka. Okay, nak pujuk orang tu macam mana? Kita kena bagi fakta dulu. Dah bagi fakta, kemudian kita bagi tahu, okay, kalau tak ambil vaksin tu, apa yang akan berlaku. Okay, dan kemudian kita cuba mempengaruhi mereka daripada tidak mahu mengambil vaksin kepada mahu mengambil vaksin. Okay, dan benda ni kita hanya boleh tukar pendirian orang sekiranya kita ada hujah yang bagus, hujah yang mantap ya. Kalau kita punya hujah tu tak bagus, tak kuat, tak konkret, tak solid, orang boleh bangkang, orang boleh lawan, orang boleh patahkan hujah you. Jadi sukar untuk you mempengaruhi orang lain untuk bertukar fikiran. Sebab tu dalam pengucapan awam, penceramah tu at the first place kena orang yang berpengetahuan dalam bidang tersebut. Kalau you cakap pasal vaksin, pastikan you memang dah faham sepenuhnya, pakar dalam bidang tersebut. Baru you boleh bercakap dan boleh menjawab setiap persoalan yang dikemukakan oleh rakyat lah. Faham? Dan seterusnya adalah sesetengah pengucapan awam juga adalah berbentuk hiburan ataupun entertaining. Okay? Selalunya ia melibatkan majlis tidak formal, juga adalah sedikit dalam majlis-majlis formal ya. Okey, dan selalunya penyampaian dalam bentuk perbincangan seperti forum, halakah, usrah dan seminar bagi tujuan bertukar fikiran dan pandangan. Okey, ini banyak kita dapat lihat dalam televisyen ya, dalam televisyen TV1, TV2, TV3, NTV7, 8TV, Al-Hijrah, TV9 semua ada. Okey, rancangan-rancangan hiburan yang berbentuk public speaking, pengucapan awam, okey, yang boleh walaupun secara santai tapi boleh menyampaikan maklumat dan informasi kepada rakyat Malaysia, kepada pendengar lah, kepada audien. Okay? Kalau kat TV3 tu ada rancangan apa? Soal rakyat kan? Soal rakyat berkaitan dengan isu-isu semasa di kalangan rakyat Malaysia. Isu-isu panas lah berkaitan dengan COVID-19, berkaitan dengan kerajaan, berkaitan dengan parlimen, berkaitan dengan perintah darurat dan sebagainya. Segala isu lah dibincangkan dalam rancangan soal rakyat tu ya. Dia adalah rancangan berbentuk hiburan. Tapi dalam masa yang sama memberi informasi, pengetahuan, maklumat kepada pendengar. Okay? So juga forum-forum keagamaan ni macam forum perdana ke, apa lagi, rancangan apa lagi, rancangan-rancangan keagamaan tu lah ya, dia banyak di TV Al-Hijrah tu. Itu adalah pengucapan awam sebenarnya. Sebab apa saya kata pengucapan awam? Sebab ada penyampai dan juga ada pendengar. Itu dah cukup syarat nak klasifikasikan sebagai pengucapan awam. Okey? Jadi forum-forum keagamaan, halakah, usrah juga adalah pengucapan awam berbentuk hiburan yang menyampaikan informasi dalam masa yang sama menghiburkan kita lah. Mungkin selang-selikan dengan lagu-lagu nasyid, for example, kan? Itu kita consider sebagai hiburan yang berinformasi lah. Okay? Dan seterusnya kita lihat aspek penting dalam pengucapan awam. Okay? So di sini dinyatakan bahawa hadirin berminat untuk mendengar, memahami dan mengingat apa yang disampaikan oleh penceramah in bracket speaker. Jadi sekiranya anda berjaya memujuk penonton apabila anda mengemukakan hujah yang logik dan disokong oleh bahan-bahan sokongan yang konkret dan kukuh. Okey, macam ni. Maksudnya kat sini adalah bila kita melakukan pengucapan awam, okey, bila orang hadir program tersebut atau majlis tersebut, it shows that people really into it. Orang memang berminat dengan you punya ceramah tu. That's why orang datang. Okay? Katakanlah you buat webinar ya, ataupun Google Meet tajuk sekali lagi lah isu yang sama, vaksin ya, fakta dan mitos mengenai vaksin. Okay, and then you buat di platform Google Meet ataupun Webex ataupun Facebook Live ataupun Instagram Live. Sebelum event tu normally penganjur akan iklankan kan, orang kita akan iklankan mengenai program tersebut. Jadi bila orang tengok iklan tersebut, jadi mereka tertarik untuk pergi
hadiri majlis you tu. Jadi kebanyakan orang datang kita punya majlis tu, hadir majlis kita tu, kebanyakan mereka memang berminat dengan isu yang ingin dibahaskan, yang ingin dibincangkan. Okay? Jadi that's why bila kita sebagai penceramah, you kena all out lah, sebabnya you tak boleh nak mengecewakan orang yang betul-betul nak tengok you punya ucapan. That's why you kena all out, kena sediakan, kena prepare, well prepare, kena sediakan fakta-fakta, hujah-hujah yang bagus. Jadi bila orang dengar you punya ceramah tu, syarahan tu ataupun talk tu, mereka akan mendapat, selain dapat informasi, mereka juga akan faham apa yang ingin sampaikan, dan sekiranya you ada selitkan peringatan-peringatan ke, nasihat-nasihat ke, tips-tips ke, mereka akan ingat. Okay? Dan kalau isu vaksin for example, you kena, and in the end of your talk tu, you kena pastikan you boleh pujuk lah you punya audience tu supaya menerima vaksin, okay, menukar fikiran daripada negatif kepada positif, seterusnya mendaftar sebagai penerima vaksin, dan ialah seterusnya menerima suntikan vaksin itulah supaya kita dapat 80% herd immunity untuk melindungi rakyat negara kita daripada ancaman COVID-19. Okay? Jadi nak mengujuk orang, nak tukar perception orang tu, kita kena come up dengan strong hujah yang kukuh, yang logik, yang konkret, yang boleh merendahkan, meruntuhkan, merobohkan tembok keegoan dan tembok kebodohan dalam diri audien kita. Okay? Faham kat situ? Okay, now kita tengok pula lah cara ucapan ataupun cara ceramah itu dilakukan. Dia ada 4 cara ya, sama ada secara impromptu, ucapan tanpa persediaan dan mengikut logik dan pengalaman. Kemudian dibaca dari teks ataupun dihafal, dan juga spontan lah, bebas. Okey, cara ucapan dilakukan. Okey, yang pertama adalah impromptu. Impromptu adalah tiba-tiba. Okey, tiba-tiba je you disuruh untuk melakukan ataupun memberi ucapan. Okey, katakan hari ni hari jadi you. Okey, kawan-kawan pejabat you buat surprise party untuk you, kemudian mereka minta you beri ucapan. Okey, benda tu adalah something yang unexpected, tapi you diminta untuk memberikan juga ucapan. Okey, jadi untuk tidak mengecewakan you punya kawan-kawan, you punya bos mungkin ya, you pun kenalah berucap. Mungkin you punya boleh cakap, okey, Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua. Okey, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kerana telah melakukan surprise birthday yang saya tak sangka akan dilakukan oleh kawan-kawan sekalian. Sejujurnya saya berasa sangat terharu, sangat tersentuh dengan apa yang kawan-kawan lakukan pada hari ini. Saya berasa begitu dihargai, saya berasa begitu disayangi, dan saya berasa begitu penting, pentingnya diri saya di hati kawan-kawan sekalian. Saya mendoakan semoga segala kebaikan yang rakan-rakan lakukan ni hanya Allah lah yang membalasnya. Nampak tak? You tak plan pun, tiba-tiba you kena diminta untuk memberi ucapan. So, itu adalah ucapan jenis impromptu ya, yang tiba-tiba mengejut dan sebagainya. Alright? Kemudian dibaca dari teks. Okey, ini adalah ucapan yang dibaca dari teks ni selalunya adalah bila you diminta untuk melakukan presentation ya, adalah few text yang you kena refer, mungkin figures ataupun statistik ke, benda-benda yang you kena rujuk pada teks, so you kena bacalah daripada teks, supaya kadang-kadang kita tak boleh nak ingat kan figure-figure dan sebagainya, boleh you rujuk daripada teks, tak jadi masalah. Juga ada setengah pengucapan tu dibuat dengan cara dihafal. Maknanya you dah prepare lah. Jadi mungkin you kena bagi ceramah, bagi talk untuk majlis-majlis yang you dah tahu awal, yang telah diberitahu awal-awal. Jadi you dah boleh prepare content, dan you dah boleh berlatih untuk hafal skrip you dan sebagainya lah. Dan seterusnya juga adalah spontan. Spontan ataupun bebas. Yang ini juga, yang kedua, yang last itu, apa beza dia dengan impromptu? Spontan ni saya boleh katakan adalah contoh macam mana ya, katakan you pergi menghadiri sesuatu majlis, tiba-tiba
penceramah tu jemput you untuk berkongsikan pengalaman you ke, berkaitan dengan isu tersebut. Katakanlah mengenai vaksin. Okey, katakan vaksin, penceramah bagi vaksin, dikatakan simptom-simptom atau gejala-gejala selepas menerima suntikan. Dia pun bentangkanlah apa gejala-gejala yang biasa dialami. And then penceramah tanya, ada tak sesiapa yang telah mendapat suntikan vaksin? Kemudian you pun angkat tangan. Okey, boleh tak encik ataupun puan datang ke atas pentas untuk berkongsi serba sedikitlah pengalaman puan mendapat suntikan vaksin tadi tu. Jadi you diminta naik ke pentas, jadi you kena kongsikan dengan penonton secara spontan apa pengalaman you. Okey, menerima vaksin tersebut. Ada simptom, ada gejala ke, tak ada gejala ke, ataupun you sihat je ke dan sebagainya. Jadi you boleh share. Benda ni akan menguatkan lagi lah hujah penceramah tadi tu. Okey?